Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Untuk minggu ini kita akan teruskan dengan modul latihan kita, okey. Dengan tajuk bagi bab yang seterusnya, kemahiran geografi, iaitu carta pai. Okey. Saya harap untuk pembelajaran yang lepas, semua pelajar dah dapat lengkapkan bagi latihan bab 1, jadual dan juga graf. Baik, minggu ini kita teruskan dengan tajuk carta pai. Okay, kita akan buat latihan secara keseluruhan bagi setiap bab. Okey, baik, soalan yang pertama, kamu boleh lihat pada file yang saya dah berikan kepada kamu dalam Google Classroom. Okey, baik, soalan yang pertama, kamu perlu lihat untuk ciri dan juga kegunaan bagi carta pai. Okey, baik, soalan dia kamu lihat pada gambar raja yang ada di sini. Okey, soalan A, B dan C, kamu lihat dan tuliskan betul pada carta pai yang dibina dengan betul, dan kamu tuliskan salah pada carta pai yang dapat dilihat di bawah ini, dan ia menunjukkan ciri-ciri yang salah bagi kegunaan carta pai. Baik, kemudian soalan yang kedua, kita akan lengkapkan satu peta minda di bawah ini. Soalan dia, kamu perlu lengkapkan peta minda di bawah ini dengan ciri-ciri carta pai. Dari mana kamu nak dapat ciri-ciri ini? Kamu boleh buka dan rujuk dalam buku teks geografi. Semua ciri-ciri carta pai dah dinyatakan dalam buku teks tersebut. Kamu boleh lihat dan rujuk semula. Kemudian bagi soalan yang berikutnya, soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga, jawab soalan di bawah ini dengan jawapan yang betul. Diberikan pilihan jawapan di atas ini. Kemudian ada soalan, soalan A sehingga H. Kamu baca soalan-soalan tersebut dan kenal pasti tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Jawab semuanya, soalan A, B, C, D sehinggalah soalan H. Okey, baik, yang seterusnya, soalan nombor 4. Jawab soalan mengikut ataupun berdasarkan kepada carta pai yang telah diberikan di bawah ini. Baik, carta pai ini kamu dapat lihat di sini. Tajuknya adalah berkenaan dengan ekspor utama bagi negara X pada tahun 2015, dan diberi petunjuk kepada kamu dan juga sektor-sektornya. Yang pertama, warna yang dapat dilihat seperti ini. Dia menggunakan tone warna daripada cerah kepada warna yang lebih gelap. Sektor yang pertama merujuk kepada sektor ekspor utama bagi kayu balak. Kemudian yang kedua, sektor yang kedua adalah ekspor utama bagi sumber petroleum. Kemudian yang ketiga adalah koko. Yang keempat, getah dan lain-lain, ekspor utama bagi negara X. Setelah kamu selesai merujuk soalan ataupun gambar raja carta pai ini, kamu teruskan dengan soalan yang diberikan. Soalan A sehingga F. Kamu baca soalan dia. Baca soalan terlebih dahulu secara sepintas lalu. Contohnya barangan ekspor
utama bagi negara X pada tahun 2000 ialah, okey, kamu kenal pasti, lihat balik pada gambar rajah yang ada di sini, cartapai yang telah diberikan. Di sini terdapat semua maklumat yang kamu perlukan bagi menjawab soalan-soalan A sehingga soalan F. Okey, baik. Yang seterusnya, okey, sekarang kita nak buat latihan bagi proses dalam membina cartapai. Okey, baik. Soalan dia berdasarkan kepada data di bawah yang merujuk kepada data ini. Okey, ini semua data yang telah diberikan kepada kamu. Okey, arahannya kamu perlu bina sebuah cartapai dengan jejari 5 cm seperti yang telah saya ajar di dalam kelas tempoh hari. Gunakan jejari 5 cm. Pastikan kamu ukur dahulu jangka lukis kamu itu supaya ia tepat dengan saiz yang sebenar, iaitu jejarinya 5 cm. Okey. Kemudian kita lihat kepada jadual ini, tajuknya adalah jumlah ekspor negara Malaysia ke negara ASEAN pada tahun 2017 dan jumlah nilai ekspor secara keseluruhan dia adalah 17.5 bilion. Okey, maklumat yang diberikan dalam jadual ini dalam bentuk peratus. Okey. So, kamu perlu buat pengiraan untuk kamu dapatkan jumlah sudut. Bagaimana untuk kamu dapatkan jumlah sudut? Sila rujuk semula panduan bagi pengiraan yang telah saya ajar, dan juga kamu boleh rujuk dalam buku teks juga. Ada langkah-langkah bagaimana untuk membina cartapai, bagaimana untuk mencari peratus, dan juga bagaimana untuk kamu mencari saiz sudutnya. Okey, baik. Apabila kamu dah dapat jumlah saiz sudut, baru kamu mula membuat cartapai dengan mengikut saiz jejari yang betul, iaitu 5 cm. Okey, baik, ini cartapai yang mudah, yang simple dahulu. Kemudian bagi soalan yang berikutnya, okey, kamu akan membina cartapai mengikut kepada jejari yang sesuai. Disarankan 5 cm. Kamu perlu buat jejari 5 cm diameter dia. Okey. Kemudian seperti yang telah diajar kepada kamu, okey, diberi jadual di bawah ini dan maklumat yang sesuai kepada kamu. Okey. Tajuk bagi jadual di sini adalah perbelanjaan pendapatan Puan Julia pada bulan Januari 2019. Okey. Baik. Perkara ataupun maklumat yang diberikan di sini adalah yang pertama berkenaan dengan ansuran rumah. Kemudian diberikan maklumat penggunaan pendapatan sebanyak RM800. Kemudian bil RM600. Ansuran kereta RM300. Makanan RM200. Kemudian simpanan RM100. Dan jumlah keseluruhan pendapatan perbelanjaan pendapatan Puan Julia pada bulan Januari adalah sebanyak RM2,000. Okey, tugas kamu yang pertama, kamu perlu buat kiraan bagaimana untuk kamu dapatkan jumlah peratusnya terlebih dahulu. Okey, kamu buat pengiraan ikut formula yang telah diberikan, rujuk buku teks. Okey, kemudian kamu kira bagi setiap sektor ini, setiap daripada perbelanjaan, jenis perbelanjaan. Kemudian kamu nyatakan berapa peratus dia. Kemudian apabila kamu dah dapat peratus, kamu akan mencari pula bagi saiz sudut sektor bagi untuk kamu melukis cartapai yang betul. Kamu buat pengiraan, dapat jawapan, kemudian masukkan dalam jadual ini.
Apabila selesai maklumat yang telah kamu perolehi, kamu dah dapat peratus dan juga saiz sudut, baru kamu menulis ataupun melukis carta pi yang mengikut kepada jejari yang diberikan. Baik, kemudian selesai kamu buat carta pi, yang seterusnya kamu akan buat tafsiran. Kamu akan buat tafsiran bagi carta pi yang telah kamu bina tadi. Langkah-langkah untuk mentafsir, rujuk buku teks saya dah berikan. Langkah-langkah dia step by step telah diajar. Ingat balik bagaimana untuk menulis tafsiran bagi carta pi. Baik, itu sahaja soalan sehingga 11. Soalan sehingga muka surat 11 sahaja yang perlu kamu buat bagi tajuk carta pi. Kamu buat dahulu sehingga lengkap keseluruhan jawapan dia. Kemudian kita akan bincangkan jawapan selepas ini. Baik, bagi pelajar yang tak boleh print, kamu jawab soalan-soalan ini di dalam buku latihan. Bagi pelajar yang telah print, kamu boleh terus jawab dalam kertas yang telah kamu print ini. Jika ada apa-apa persoalan, pertanyaan, tanya kepada saya akan berada di Google Classroom sementara kamu menyiapkan tugasan-tugasan ini. Baik, sekarang kita nak bincangkan jawapan-jawapan bagi latihan untuk hari ini, iaitu berkenaan dengan praktis 2, tajuknya carta pi. Kamu diminta untuk rujuk kepada jawapan yang telah kamu buat. Soalan yang pertama, ciri dan kegunaan carta pi tadi. Rujuk. A adalah jawapannya betul, kemudian B adalah salah, kemudian C adalah betul. Saya mau baik, kemudian soalan yang kedua, jawapan bagi A berbentuk bulatan, kemudian B dibahagikan kepada beberapa bahagian ataupun sektor, kemudian C mempunyai tajuk, nilai dan juga petunjuk, kemudian D sesuai untuk menggambarkan peratusan, E mewakili satu sektor sahaja, F setiap sektor dilukis berdasarkan kepada saiz sudut, dan G jumlah keseluruhan adalah 100%. Itu jawapannya bagi soalan yang kedua, nombor 2. Bagi soalan yang ketiga, A, isikan tempat kosong tadi. Yang pertama adalah data dan juga grafik. Bagi B, bulatan dan sektor. C, tajuk dan petunjuk. Kemudian D, taburan dan peratusan. Kemudian E, 360 darjah dan juga 100%. F, peratus. G, berkadaran. Kemudian H, terbesar dan juga terkecil. Manakala bagi soalan nombor 4, A adalah kayu balak, petroleum, koko dan juga getah. Kemudian B adalah terbesar, dan yang kedua adalah 42%. C, petroleum 30%, koko 15%, kemudian E, getah, dan F adalah pertanian. Baik, yang seterusnya, bagaimana untuk membina carta pi tadi, jumlah ekspor negara Malaysia ke negara ASEAN pada tahun 2017. Ini adalah contoh ataupun jawapan yang dapat kamu lihat untuk soalan yang pertama bagi langkah membina carta pi. Kamu boleh lihat di sini. Baik, itu yang pertama.
Singapura 42%, Thailand 22%, kemudian 15% bagi Indonesia, Vietnam dan juga Filipina. Okey, baik, kemudian mentafsir carta pie tadi. Okey, inilah gambar rajah ataupun jadual yang perlu kamu lengkapkan untuk kamu dapatkan peratus dan juga saiz sudut sektor tadi. Okey, di sini kamu boleh lihat formula yang diberikan, iaitu bagi peratus, contoh yang saya berikan peratus, bagaimana untuk dapatkan peratus. Kamu dapatkan penggunaan pendapatan bagi sektor yang pertama, iaitu rumah, 800 akan dibahagikan dengan jumlah keseluruhan 2000. Kemudian kamu akan darabkan dengan 100. Tujuannya adalah untuk kamu dapatkan peratusnya. Okey, itu sektor yang pertama. Saya bagi satu contoh sahaja. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan saiz sudut sektor. Okey, sekali lagi kamu akan dapatkan penggunaan pendapatan bagi sektor yang pertama, iaitu 800. Okey, kemudian kamu akan bahagikan dengan jumlah keseluruhan, dan untuk dapatkan saiz sudut sektor kamu perlu darabkan dengan 360 darjah, dan kamu akan dapat saiz sudut sektor bagi sektor yang pertama, iaitu rumah. Okey, kalau cara yang sama perlu dilakukan bagi setiap sektor, dan peratusan kamu akan kira, pastikan jumlahnya akan dapat 100. Okey, secara keseluruhan. Kemudian saiz sudut sektor pula kamu akan dapat 360 darjah bagi satu bulatan yang lengkap. Okey, bagi ke semua sektor ni kamu akan tambah, pastikan dapat yang tepat. Jika angka dia dapat perpuluhan lebih ataupun kurang, kamu perlu bundarkan. Okey, bundarkan ataupun genapkan kepada angka yang betul. Kemudian, okey, tafsiran bagi soalan yang seterusnya. Soalan tadi kamu perlu buat tafsiran dia. Okey, di sini kita akan lihat tafsiran dia. Okey, baik, contoh yang diberikan di sini. Kamu boleh rujuk pada kamu punya carta pie, perbelanjaan pendapatan Puan Julia pada bulan Januari 2019. Ini adalah bentuk carta pie yang sepatutnya kamu buat dan juga petunjuk dia. Okey. Kemudian tafsiran yang diberikan di sini kita lihat bersama-sama. Okey, carta pie menunjukkan perbelanjaan pendapatan Puan Julia pada bulan Januari 2019. Okey, ini adalah maklumat yang diambil daripada mana? Tajuk, tajuk dahulu. Kemudian yang seterusnya, Puan Julia menggunakan wang sebanyak RM2,000. Okey, maklumat yang berkaitan dengan jumlah keseluruhan pada bulan Januari 2019. Okey, itu maklumat keseluruhan dia, jumlah keseluruhan. Kemudian dia akan jelaskan lagi sektor-sektor yang ada dalam jadual tadi. Yang pertama, bayaran ansuran rumah, bayaran bil, makanan, ansuran dan juga kereta dan juga simpanan. Kemudian dapatkan maklumat yang paling tinggi dahulu, iaitu perbelanjaan tertinggi Puan Julia pada bulan itu ialah membayar ansuran rumah, iaitu sebanyak 40% daripada jumlah pendapatan dia. Kemudian dia akan mengikut urutan. Kamu akan cari maklumat mengikut urutan yang tertinggi. Kemudian yang kedua tertinggi, iaitu bayaran bil seperti bil elektrik, air, telefon, internet dan sebagainya sebanyak 30%. Pastikan kamu nyatakan jumlah peratusan dia. Kemudian diikuti dengan yang ketiga tertinggi, bayaran ansuran kereta sebanyak 15% daripada jumlah pendapatan Puan Julia. Kemudian sebanyak 10% pula dibelanjakan untuk membeli makanan, dan Puan Julia hanya mengagihkan 5% sahaja daripada keseluruhan pendapatan untuk tujuan simpanan. Okey, hal ini berikutan dengan kos sara hidup yang tinggi pada masa ini. Isu ataupun isi yang tersirat sedikit, kamu boleh masukkan juga.
Okey, baik, itu adalah jawapan untuk latihan pada hari ini. Kamu boleh lihat video yang saya berikan ini jika kamu tak dapat lihat dengan lebih jelas pada waktu sekarang. Saya akan masukkan dalam Google Classroom. Okey, baik, terima kasih. Jika ada apa-apa soalan, boleh tanya kepada saya di bahagian chat ataupun di bahagian komen. Okey, terima kasih kelas.